سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن برحمتك ربي إذا شئت سهل. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syekh Pengerusi serta di jawatan kuasa masjid. Hadirin hadirat muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita berada pada hari yang ke-17 Ramadan Al-Mubarak. Moga-moga segala yang telah kita laksanakan, berpuasa pada siangnya dan beribadat pada malamnya, dalam penerimaan Allah Ta'ala insya-Allah. Perkongsian pada pagi ini melalui kitab Al-Munabbihat 'ala Isti'dad Liyaumil Ma'ad, bekalan kebahagiaan dan petunjuk jalan menuju syurga, pada muka surat yang ke-245, noktah yang keempat. Berkata pengarang kitab rahimahullah, tajuknya 7 ayat dalam harta terpendam milik 2 anak yatim pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Kata musannif, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Artinya ternyata di bawahnya terdapat kanzun, yakni simpanan harta untuk mereka, yakni 2 anak yatim, dan ternyata ayah mereka adalah orang salih. Suratul Kahfi ayat yang ke-82. Kata pengarang kitab, 2 anak yatim ini bernama Asram dan Sarim. Sedang ayah mereka yang dinyatakan sebagai orang saleh tersebut bernama Kashih. Dalam masalah kanzun ini diriwayatkan dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, Al-kanzu lawhun min zahabin wa alayhi 7 asturin mukattabun fi ihdaha ajibtu liman arafa al-mauta wa huwa yadhhak وعجبت لمن عرف الدنيا فإنه وهو يرغب فيها وعجبت لمن عرف أن الأمور بأقدار وهو يجمع مالا وعجبت لمن عرف النار وهو يذنب وعجبت لمن عرف الجنة يقينا وهو يستريح بالدنيا وعجبت لمن عرف الشيطان عدوا فأطاعه. Artinya, kanzun adalah sebatang emas yang tertulis padanya 7 ayat seperti mana berikut. Yang pertama, aku hairan kepada orang yang tahu terhadap kematian namun dia masih sempat ketawa.
Yang kedua, aku hairan kepada orang yang mengerti bahawa dunia ini akan musnah, namun dia tetap juga menyukainya. Yang ketiga, aku hairan kepada orang yang tahu bahawa semua urusan itu sesuai dengan ketetapan dan keputusan Allah. Malangnya, dia masih bingung disebabkan sesuatu urusan yang disifatkan sebagai lambat atau gagal. Yang keempat, aku hairan kepada orang yang telah mengetahui adanya hisab, namun dia tetap juga mengumpulkan harta dan menimbunnya. Yang kelima, aku hairan kepada orang yang telah mengetahui adanya neraka, tetapi dia malah berbuat maksiat dan terus-menerus mengerjakan perbuatan dosa. Yang keenam, aku hairan kepada orang yang telah mengetahui secara yakin adanya syurga, tetapi dia bersenang lenang dengan dunia. Dan yang ketujuh, aku hairan kepada orang yang telah mengetahui syaitan sebagai musuh, tetapi ia justru tunduk dan mentaati seruannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala siang, jangan lupa untuk niat iktikaf. Baik, tajuk kita pagi ni tak berkait dengan nuzul Quran lah. Baik. Memetik kata-kata ataupun isi pada kitab Al-Munabbihat Al-Isti'adad Liyaumil Ma'ad, bekalan kebahagiaan dan petunjuk jalan menuju syurga. Satu riwayat yang dikatakan disandarkan kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu berkaitan dengan satu ayat Quran surah Al-Kahfi ayat yang ke-82, bila Allah Ta'ala kata wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Baik, ayat ni menceritakan pengembaraan Nabi Musa bersama dengan Nabi Khadir alaihi wassalam. Nabi Musa seorang Nabi yang gelarannya agak tinggi, kalimullah, orang yang boleh direct cakap dengan Allah Ta'ala tanpa melalui apa-apa perantaraan. Ini kedudukan Nabi Musa. Dan dia juga, Nabi Musa tadi ni di kalangan ulul azmi, Nabi yang kuat ujian dan dia menempuh ujian tadi itu dengan sempurna. Ketika dia berjalan dengan saudaranya Nabi Harun alaihi salam sampai di satu tepian pantai, lepas tu dia buat keluar apa ni bekalan berupa ikan yang telah dimasak, kemudian diletakkan atas batu, lalu ikan tadi itu glosor turun, jatuh dalam air, berenang molek-molek. Lalu mereka berdua meneruskan perjalanan. Kata Nabi Musa kepada Nabi Harun, aku ni nak pergi ke satu tempat dan agak tak tahulah tujuannya dah ke arah mana. Cumanya aku ni lapar. Lepas tu bilah bekalan hak kita ada tu. Kata Nabi Harun, Allah minta maaf, aku lupa nak kabur kemung. Tadi kan masa kita berhenti satu tempat tu, aku letaklah bekalan tu atas batu. Tiba-tiba aku nampak ikan yang kita dah makan sebelah tu gelasar turun jatuh dalam air, boleh berenang molek aluh. Kata Nabi Harun lagi, aku lupa nak kabur kemung. Hak melupakan aku bukan dalam air dah, setan lah. Kata Nabi Musa, situlah tempat hak aku nak perginya. Kata Nabi Musa, kerana itu tanda kehidupan. Dan itu salah satu daripada tanda-tanda adanya Nabi Khadir pada tempat tu. Bila batas balik, jumpa sungguh Nabi Khadir di atas batu. Dan ketika tu, tuan-tuan sekalian,
watak Nabi Harun hilang. Ini pelik. Belum tu berduaan dengan Nabi Harun. Siapa datang balik semula ke tempat yang ikan tu hidup. Tiba-tiba watak Nabi Harun ni hilang. Kata ulama tafsir, Nabi Musa yang bersama Nabi Khadir ketika itu mengembara di alam yang lain. Bukan di alam manusia. Nah, di alam yang lain, wallahu alam kebenarannya setara mana. Cuma hak tentunya kisah ni ada dalam Quran lah, surah Al-Kahfi. Peringkat awal Nabi Musa dengan sifat rendah diri dan perasaan membuak-buak nakkan ilmu ni memujuk Nabi Khadir untuk ajar dia tentang ilmu. Min ladunna ilma. Ilmu yang mari dari sisi Allah Ta'ala. Nabi Khadir ni kelebihan dia ni dapat ibrah, dapat pengajaran direct dari Allah Ta'ala yang ilmu yang Nabi Khadir dapat ni manusia biasa sukar untuk menerima. Hakikat ilmu ni di sisi Allah, ada manusia tak mampu nak fikir. Dan inilah kelebihan Nabi Khadir alaihi salam. Baik. Khadir ni maksud dia yang hijau. Katanya Nabi Khadir ni mana dia pergi, maka tempat dia berpijak itu akan ada kehidupan. Kalau pokok dia pegang, pokok jadi hidup subur. Kalau apa sahajalah. Sebab Nabi Khadir ni diberi kelebihan oleh Allah Ta'ala tidak mati. Sebab tu ada ulama berpandangan sampai kelala ni Nabi Khadir masih lagi hidup dan berada di dalam kehidupan kita. Cuma jarang orang kenal Nabi Khadir ni. Sebab pelik sangat tuannya. Baik. Dan itu tidak mustahil bagi Allah lah nak hidupkan manusia sehingga bilakah waktu yang dia berdepan dengan kematian. Sebab tu tangan Allah Ta'ala berlaku. Pujuk kata Nabi Khadir, aku khawatir mung tak mampu sabar dengan aku. Maksud dia ilmu aku ni pelik. Dan tentu dia mung ni tak mampu nak khabar. Mung tak mampu nak analisa ilmu aku ni. Lalu kata Nabi Musa, inni insya'allahu binas sabirin. InsyaAllah aku dari kalangan orang yang sabar. Nabi Khadir ni tuan-tuan sekalian, bila dia dengar perkataan insya-Allah, itu yang menyebabkan hati dia lembut. Sehingga dia menerima Nabi Musa sebagai anak murid dengan syarat. Mung jangan tanya berapa aku buat. Itu je syarat. Mung jangan tanya. Kalau mung tanya, itu akan meleraikan ikatan kita berdua. Nabi Musa kata, insya-Allah aku di kalangan orang yang sabar. Baik. Lalu tuan-tuan sekalian, perkataan insya-Allah ni besar sebenarnya kedudukan dia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi dengan kaum Yahudi, seorang wakil daripada kaum Yahudi diberikan kepada dia 3 soalan. Kata puak-puak ni, mungkin tanya Muhammad. Kalau dia boleh jawab 3 soalan ni maka benar dia seorang Nabi. Kalau dia tak boleh jawab, maka something wrong. Pertamanya, apakah hidangan yang mula-mula dihidangkan kepada ahli syurga? Yang kedua, siapakah dia Zulkarnain? Dan yang ketiga, apa dia roh? 3 soalan. Lalu pergilah wakil daripada ahli kitab tadi Yahudi, lalu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diajukan 3 soalan. Bila 3 soalan ni soalan yang susah. Zulkarnain ni zaman lama lampau. Berapa ratus tahun jarak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kaum Yahudi ni pernah berinteraksi dengan Zulkarnain dan mereka ada
pandangan yang baik terhadap Zulkarnain, kerana Zulkarnain ini pernah membantu menyelamatkan kaum Yahudi. Jadi dari segi kisah Nabi apa ni Zulkarnain ini dalam pengetahuan ahli kitab yang tidak diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga soalan yang pertama. Nah, makanan apa yang dihidangkan kepada ahli syurga? Mana Nabi tahu? Bermakna pendek kata tiga soalan ni Nabi tak tahu. Lalu Nabi respon lagu mana? Mari esok aku jawab. Nabi tak letak perkataan insya-Allah. Nah, patutnya esok mari insya-Allah aku jawab. Tak ada perkataan tu. Bila kawan ni mari tuan-tuan sekalian, Nabi tak ada jawapan. Dan tertangguhlah jawapan tak ada itu hampir dekat sebulan. Tak turun wahyu. Itu teguran secara langsung dari Allah Ta'ala. Gapo-gapo yang mu nak buat ke depan kena ada kataan insya-Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika wadan illa an yasha Allah. Jangan sama sekali mu kata aku nak buat benda tu esok kecuali mu sandar dengan insya-Allah. Teguran ni dalam surah Al-Kahfi juga. Ayat berapa mu tak ingat. Apa-apa benda ke depan kalau kita nak buat letak insya-Allah. Kenapa? Itulah orang kata apa? Tanda iman. Maka lepas pada beberapa lama barulah mari wahyu pada Nabi tentang 3 soalan dan Nabi panggil dia, Nabi jawab. Mula-mula yang dihidangkan kepada ahli syurga hati ikan nun. Lagu mana barang? Wallahu a'lam. Nah, sedap ke tak? Of course lah sedap barang syurga. Cuma kita tak pernah makan lah setara mana. Tunggulah esoknya. Kalau kita diberi jamuan tu, sah-sah kita ni sebagai ahli syurga dah. Kemudian, siapa dia? Zulkarnain. Allah Ta'ala jawab dalam surah Al-Kahfi. Berapa ayat berkaitan dengan kedudukan Zulkarnain yang menguasai 2 benua, timur dan barat. Seorang raja yang hebat. Tenteranya sebaik-baik tentera dan penguasaan dia timur dan barat. Dia kapal peringkat tuan-tuan, saya buat satu perkara yang amat ajaib, iaitu memasak 2 bukit dengan pasakan besi yang disepuh dengan tembaga untuk menyekat keluarnya Ya'juj dan juga Ma'juj. Kisah ni jelas dalam Quran. Nabi cerita sok-sok. Kemudian ruh, mari ayat wa yas'alunaka 'anir ruh Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kamu, hei Muhammad, berkaitan dengan ruh. Katakanlah kepada yang bertanya tu. Ar-ruh itu urusan Tuhan aku. Dan tidaklah aku, yakni Allah, berikan kepada kamu ilmu ni kecuali sikit sangat. Sebab tu dapat ilmu ni kita tak payah duduk sombong lah. Sikit sangat ilmu kita. Wah, iman hebat mana pada pandangan manusia atas ilmu kita ni sikit sangat. Pasal ruh pun kita tak tahu. Sebab tu bila Nabi dapat wahyu lagu ni, Nabi jawab kepada ahli kitab tadi berkaitan dengan ruh. Ruh ni ilmu yang amat sedikit Allah Ta'ala beri kepada manusia. Dan itulah jawapan yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi tadi. Bermakna betul lah kamu sebagai seorang Nabi. Tak beriman kok. Berangan tengok pesing. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, balik pada kisah insya Allah keluar dari mulut Nabi Musa menyebabkan Nabi Khadir ni lembut hati. Baik. Syarat dia, mu boleh ikut aku tanpa mu bertanya kenapa dan mengapa. Berjalanlah dia tuan-tuan sekalian, mula-mula sekali naik perahu, naik kapal. Dan kedua, 2 makhluk hebat ni, Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihi wassalam, berjalan tanpa duit 10 sen pun. Tak ada apa sekarang. Ini nak tunjuk pada kita, mu duduk atas muka bumi ni, atas rahmat Allah Ta'ala. Bukan sebab pitih mat. Ramai mana orang ada pitih banyak,
tak mampu nak guna pakai pitih dia yang banyak tu dengan cara yang betul. Kadang-kadang pitih jangan kira lah. Bersepoh dalam akaun. Tiba-tiba tak boleh nak makan. Sebab apa? Banyak nyakit. Tengok udang, tengok sotong, dan gaut lalu. Tak ada makan lagi. Dia kena gaut dah. Kenapa? Dia bisa sangat. Pitih jangan cerita. Tengok orang makan dekat teliunya meleleh kot mulut ni air liu. Tapi gitu lah. Tengok tu serung tu. Mari dah kata nyuk-nyuk di kaki tu. Tengok. Pitih jangan kira. Pasal apa? Dah naik. Sedih. Nak cerita kaya dia. Tapi gitu lah. Nak makan seafood. Tak boleh. Hak paling dia bekengnya orang gaut ni kok. Tengok orang juga. Antaranya kacang. Kacang tak beri sangat-sangat. Tapi gitu lah. Tengok dia pening lalu. Tak ada makan lagi. Ada orang darah tinggi. Tak boleh makan kambing. Beri tu gok kambing. Tengok kambing. Pening tak ada makan. Tengok. Pitih banyak. Nak ceritanya. Pitih ni bukan segala-gala. Tapi banyak benda learning kena ada pitih. Nak buat bubur lambuk hari ni. Kena ada pitih. Nak cari barang tu barang ni. Tapi gitu lah. Pitih ni memang tak boleh bawa mati. Betul. Tapi tak ada pitih. Suruh nak mati. Tengok. Lalu tuan-tuan Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khadir. Tanpa pitih sepupang pun. Naik kapal. Lagu mana dia boleh naik? Allah Allah. Sebab rata-rata hak naik itu kena tambang. Ini nak cerita tawakal tu kena ada. Nyawa ona pula nyogi takik kapal tu. Nabi Musa orang yang sifat dia ni sifat kalau ada benda tak kena dia nak tegur lalu. Ini sifat kenabian. Asal benda tak molek dia tegur lalu. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini sifat para nabi. Jadi tak tertahan jiwa dia. Dia tanya juga, bapa apa pula merosakkan kapal ni? Kata Nabi Khadir. Aku kata, dah, jangan tanya juga. Maaf, tak ingat. Ini sifat manusia juga. Lupa. Kita kadang-kadang lupa hari ni puasa. Makan pak keping murtabak pukul 8 pagi. Kena pula hari pertama. Lupa. Tak apa keriang lah puasa. Kenyang perut tu rezeki mong. Hari kedua. Lupa juga. Ni masalah lah ni. Dan itulah sifat manusia. Lupa semayang. Lupa zikir. Lupa selawat. Lupa tu. Lupa ni. Itu sifat manusia. Maka Nabi Musa pun ada sifat ni. Minta maaf. Minta maaf jauh sangat. Maaf aku dah ingat. Baik. Jalan pula siapa pelabuhan. Betin turun jalan. Mari litah seorang budak. Nyobunuh pula budak ni. Riwayat kata dihempak daripada tempat tinggi jatuh bawah berbak mati kawan tu. Ada riwayat kata Nabi Khadir lepih pala. Ada riwayat kata dihempak dengan batu besar. Pertama, dijatuhkan dari tempat tinggi. Yang kedua, kepok pala. Yang ketiga, rembah dengan batu. Dah kematian, satu benda yang besar dari segi kesalahan tu, bunuh jiwa. Nabi Musa tanya lah, apa pula tak pasal-pasal membunuh budak. Dah budak. Kata dah tak dengar kata. Jangan tanya Allah maaf tak ingat sungguh. 2 kali dia tak ingat. Itu sifat manusia. Berjalan pula jumpa satu dinding runtuh. Ni poin pagi ni. Nabi Khadir pun pitih tak ada. Perut lapar. Gi minta dengan orang tu belah esang. Orang tu tak layan. Gi minta belah esang orang ni. Orang ni tak layan. Menung perut lapar ni dia termenung kelipok dua ni. Nampaklah ada satu dinding butuh Nabi Khadir pun pergi. Lepas tu repair. Tegak balik rumah tadi. Apa keluar daripada mulut Nabi Musa? Dia tak tanya dah. Berapa pula pergi repair rumah ni? Dok. Sebab dia serik dah.
Tanya juga kali yang ketiga boleh bedah lah. Nah, dia tak tanya, cuma dia kata, siap dah rumah ni. Bolehlah minta upah dengan tuan rumah. Boleh kita buat beli nasi. Gitulah kalau ayat kita kot. Mu ni tak dengar kata Nabi Musa, Nabi Khadir. Ni petika juga. Aku kata, kita tengok saja. Gini lah kata Nabi Khadir. Mu dengan aku setakat ni je. Kita pisah. Dah lah ikut aku yang tak dengar kata mu ni. Degi mu ni. Tapi asli Nabi Musa ni bukan isu degi. Dia seorang anak murid yang nak kepada ilmu. Sebab tu dia bertanya. Bermakna ilmu ni dia mari dengan bertanya. Ini konsep ilmu. Bila tanya tu ada dalam diri kita, situ dah mari separuh dari ilmu. Persoalan yang baik, pertanyaan yang baik. Kemudian, Nabi Musa ni juga ada sifat sabar. 2 kali kena marah, dia tak heran. Jadi aku boleh ilmu. Dan Nabi Khadir ni pula seorang guru kena ada sifat tegas dia. Jangan tanya juga. Mu ni mana sifat tegas tu ada. Tapi dia masih lagi boleh menerima kesalahan Nabi Musa. Ini sifat guru yang baik. Tak apalah, kita dua setakat ni aku nak cerita ke mu. Bapa aku ni tebuk kapal tadi. Bapa aku bunuh budak tu. Bapa aku dirikan balik rumah ni. Kapal tadi tu depan pelabuhan tu. Ada seorang penguasa. Kalau dia nampak je cukup apa, kapal ni comel, dia akan rapat. Pesing kurang ada lagu tu. Jenis kata tangan. Dia ni orang besar. Orang tak pandai nak tahu Oleh kerana aku rusak, aku cacatkan kapal ni lalu penguasa tadi tu dia tengok, tak comel kapal ni. Dia maksudnya apa tu Baslian? Maksud dia gini. Amalan kita ni kalau comel, Allah akan ambil. Allah akan terima. Tapi kalau amalan kita udah banyak cacat celah, Allah kira, akan tak pandang kan? Seumpama semayang kita depan Allah Ta'ala, kalau tak ada kualiti, dicampur ke muka kita, ibarat kain buruk. Itu ibarat pada kisah ni, Nabi Khadir tebuk kapal tu, kapal ni rusak tak comel, penguasa tak nampak. Tapi kalau lah kapal ni comel, enjinnya molek, orang kata apa, tengok sedap mata memandang, maka penguasa akan ambil, akan rapat. Allah Ta'ala pun gitulah sifat dia. Bila amalan kita comel, dia ambil lalu, dia ambil kira. Dan diberi setinggi-tinggi nilai pada sisinya. Umpamanya puasa kita hari ni tuan-tuan sekalian, dalam satu hadis qudsi yang panjang. Kita ambil sikit je. As-siyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu hak aku, kata Allah. Wa ana ajzi bih. Dan aku sendiri yang akan beri pahala yang layak untuk orang yang berpuasa. Bila Allah Ta'ala sekaya Tuhan, segala betul di tangan dia, langit bumi ni hak dia, dan segala alam cakrawala ni duduk di tangan dia, kayalah Allah Ta'ala ni. Sebab tu dia akan beri sendiri pahala puasa pada orang yang berpuasa. Sebab tak ada siapa tahu berapa hak layak diterima oleh orang yang berpuasa kecuali Allah. Maka dia akan beri sehebat-hebat nilai di sisi dia. Kenapa? Dia maha kaya. Baik. Adapun budak ni kita skip. Kita ambil yang dia dirikan dinding pada sebuah rumah yang runtuh. Kata Nabi Khadir, rumah ni milik 2 budak yatim piatu. Mak ayah dia meninggal. Jadi hidup sebatang kara 2 beradik ni. Dan dikatakan oleh pengarang kitab ni, 2 beradik yatim ni, yang pertama nama Ashram, yang kedua nama Sarib. Ini 2 beradik ni. Adapun ayahnya yang telah mati, maksud namanya Kasyih. Wallahu'alam. Maklumat ni daripada mana? Kemungkinan besar ini adalah maklumat daripada ahli kitab yang kita dipanggil apa? Allahumma salli ala Muhammad ya. Maklumat hak mari dari ahli kitab dipanggil
Tak ingat baik. Nak pakar lah. Tak nak pakar pun tak ada masalah dalam fakta nama bagi dua budak yatim tadi. Kata Nabi Khadir, pemilik rumah ni seorang yang soleh, yang telah meninggal, meninggalkan dua orang anak yang tak ke mana. Bila aku dirikan rumah ni dengan baik, maka dua anak yatim ni klik semula ke rumah. Dan ternyata dalam rumah tu tertanam satu harta kanzun, harta yang tertimbus. Lalu dijumpai sebab dua orang ni balik semula ke rumah, dia jumpa, kemudian dia guna untuk biaya hidup. Sebab tu aku dirikan rumah tadi. Lalu kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di batang emas jongkong tadi yang tertimbus, yang dijumpai di dua orang anak yatim tadi, dua beradik ni, tertulis padanya 7 ibrah, 7 pengajaran. Inilah poin untuk pagi ni dah. Baik, yang pertama, tertulis padanya, aku hairan kepada orang yang tahu terhadap kematian namun dia masih sempat ketawa. Ini sifat kita. Gelak tu go. Siapa mereka kadang-kadang tuan-tuan sekalian, gelak ni satu benda yang diperlukan. Seolah-olah satu terapi. Betul juga kali ikut. Kalau moyo sama stres, nak pala tu. Lalu dengan gelak ketawa ni boleh hilangkan stres. Tapi kita kena ingat, kalau gelak manjang 24 jam. Kena molek tengah tidur pun gelak. Pesing juga. Tak habis gelak masa tak jenera. Dalam jenera pun gelak juga. Allah mudahnya terhibur hati dia. Tengah tidur ngekek ngilah. Tu mimpi Syomel tu biasanya. Bining tu gak jadi suspek lalu. Wano galak. Dalam tidur pun gelak ni. Ni ada benda tak comel. Mari selalu. Kau tak comel tadi. Baik. Lalu tuan-tuan sekalian, gelak-gelak ni kalau berlebihan mematikan hati. Satu ketika Nabi SAW duk perhati para sahabat duk bergelak pokok dia. Tak salah gelak sebab Nabi pun gelak tuan-tuan. Kena pula seorang sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman ni Nabi ko tak tahan sama. Tengok muka Nabi gelak. Nuaiman. Kadang-kadang bila Abu Bakar radhiyallahu anhu cerita pasal Nuaiman, tak tahan cerita lagi. Nabi tanya, mungkin nak cerita pasal siapa ni? Pasal Nuaiman ya Rasulullah. Nabi gelak selalu tu. Tak tahan cerita lagi. Kita buka dalam kitab Sir A'lamin Nubala. Ada kisah Nuaiman ni yang menyebabkan Nabi ni gelak sama. Dia ni kira ahli lawak lah. Baik, satu ketika Abu Bakar minta izin dengan Nabi nak bawa Nuaiman ni berdagang ke Syam. Nabi izinkan. Bawalah 2-3 orang pembantu termasuk Nuaiman tadi. Sampai di tempat dagangan di Syam. Abu Bakar radhiyallahu anhu pesan kepada salah seorang pembantu dia tadi, mu tolong jaga barang aku ni. Jangan usik, kata Abu Bakar. Aku nak ada satu hajat, aku tinggal dulu ke mu jaga modek. Jangan usik. Dia pun pergi dah selesaikan urusan dia. Mari Nuaiman, sembang dengan kawan ni, mak, aku lapar ni. Janganlah dalam buku tu kau ada makanan. Tak boleh. Abu Bakar wasiat dah kat aku. Pesan kepada aku jangan usik. Lorang hari seketul. Tak boleh apa-apa buruk ni. Tak boleh. Tegahnya amanah kawan ni. Baik, tak apa. Ingat. Mu tak layan aku, siap mu. Nuaimah ugut lagu tu. Ikut mu lah. Mu nak kata apa pun. Dah, Abu Bakar pesan dah. Jangan usik. Aku tak usik. Siap mu, siap. Pergi ke satu tempat dalam kawasan pasar tu, tempat orang jual hamba. Dia pergi kata kepada tokek hak jual hamba tadi,
Tuan, aku ada seorang hamba dan aku nak jual dengan harga murah. 200 dirham. 200 dinar. Dinar ni satu harga hari ni satu dinar 1,200. Satu dinar bersamaan dengan 1,200 hari ni. Aku nak jual seorang hamba, dia tunjuk sekian-sekian tempat. Antara tanda mu nak kenal dia seorang hamba, bila mu takak dia, tentu akan keluar daripada mulut dia, apa mu takak aku ni orang merdeka, bukan hamba. Kalau keluar lagu tu daripada mulut dia, sah dia lah aku nak jual. Kena. Okey tadi bayar dengan 200 dinar. Gilah dengan anak buah dia, pergi takak sahabat tadi ni, membantu kepada Abu Bakar. Bila takak pegang, jadi mung adalah hamba dari kena jual mung, katanya kawan ni. Aku bukan hamba, aku orang merdeka. Betul sebagaimana Iman kata tadi. Ni ayat dia aja. Lalu dijual lah kata dia dengan harga yang berganda. Kemudian Nuaiman tadi boleh pitih, dia pergi beli makan minum kenyang perut dia dan dia beli jubah selah ke Nabi. Ini perangai dia. Nak kali dia pergi mana-mana asal terpitih dia akan buat balik hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar selesai urusan pergi ke tempat dagangan dia. Nuaiman tu. Mana kawan tu hak jaga barang ni? Aku jual tu. Kata Nuaiman. Apa mau jual? Aku lapar perut. Padu aku minta dia belanja aku. Padu dia tak layan. Aku nak barang dalam hak ni. Dia tak bagi sebab dia kata jangan usik. Aku jual dia. Satu hal. Bila Abu Bakar pergi, yalah sungguh. Tengah lelong. Terpaksa oleh Abu Bakar beli sahabat dia. Walaupun asal dia merdeka, oleh kan dijual. Terpaksa lah dia beli. Balik Mekah tetas dia, balik Madinah. Bila Abu Bakar cerita benda ni Nabi ngilang ngikit. Ini perangai. Nak cerita yang gelok tu boleh. Cuma agak-agak lah. Kita kalau gelok kena molek berguling. Lawak sangat dah tu. Baik kata Nabi pada para sahabat yang tengah bergelok ni. Kalulah mung tahu apa yang aku tahu tentang syurga neraka, tak ada masa mu nak bergelok. Maknanya donas dia nak bergelok ni agak-agak je lah Maknanya jangan siapa kat hidup kita ni matinya hati dengan sebab banyak sangat gelok. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan puasa ni tuan-tuan tak makan dok di pagi dok. Jadi pagi ni kita perderah panjang sikit. Skalanya tu je sekurang berhenti dah. Kali awal-awal pun buat benda nak coket dengan bini pun tak berapa boleh dah masa ni. Baik, kita perhabis 7.30 kita berhenti. Nak tunggu-tunggu ada. Tak saya tunggu pun tak apa. Malu ya nak bangun. Tak ada masalah, kita beri kebenaran. Kau ada hak kau. Nak betul kat pinggang kau boleh belunjuk, tak ada masalah takut mentang-mentang kita duduk dalam masjid, ustaz duduk depan nak belunjuk pun kita tak ada pun tak ada masalah, nak nerak pun tak ada masalah. Kita tak marah sikit pun baik. Yang kedua, aku hairan kepada orang yang mengerti bahawa dunia ini akan musnah namun dia tetap juga menyukainya. Gitulah sifat kita. Allah suka dunia ni tuan-tuan sekalian, suka. Kalau musim-musim ni hak suka kat pergi bazar Ramadan, suka. Macam-macam kuih ada. Tapak kaki kuda. 4-5 tahun lepas, kubah guling. Cik natang aja. Pala aku pula. Balik makan tu gok lah. Sedap-sedap lah. Kena molek karipat oksigen. Ulak gata. Kekoh. Ada seketu je kuku ketang. Tu nak muju ada. Kalau lain kat oksigen. Patut mahal pun. Gila beli air balang tu kok. Warna-warni tu ada berlaku. Hijau, hitam, merah, pink. Allah, tengok tu kok tu pesona biji mata.
Belilah supik. Tak ada 2 riyal dah ni. 3 riyal, 4 riyal. Balik togok. Allah, tawah hebat. Rupa-rupanya tak baca tu orang kedai tulis dah notis. Tolong tambah gula. Tak ingat tambah gula. Kan bayar ni kan gula. Dia letak situ. Balik sila tambah garam. Lupa. Sedap lah nego gitu. Tak habis garam di rumah. Baik. Itulah pesona dia dah seliak pergi bazar Ramadan ni. Allah. Dan mari nafsu nak makan tu, nak makan ni. Balik rumah kena 2-3 togok air, nasi 2-3 suap. Tak say dah lah. Habis tu kok capok pun. Mak mana ada tu. Ini masalah kita. Dengan dunia ni amat mempesonakan sehingga kita lupa kepada akhirat. Yang ketiga, aku heran kepada orang yang tahu bahawa semua urusan itu sesuai dengan ketetapan dan keputusan Allah. Malangnya dia masih bingung disebabkan sesuatu urusan yang disifatkan sebagai lambat atau gagal. Maksudnya, bagaimana kita bergantung kepada takdir Allah Ta'ala. Kan? Jatuh bangun kita, kaya, miskin kita, sehat, sakit kita, bahagia, duka kita. Semua telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita buat satu-satu projek tiba-tiba mengalami kerugian ataupun mengalami keuntungan, kesemuanya adalah hitungan Allah Ta'ala belakang. Kenapa umur 4 bulan dalam perut mak kita dulu, Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk tentukan 3 perkara ni. Ajar maut kita, rezeki kita, apa ni, dari segi musibah dunia dengan akhirat, semua ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu bila kita duduk atas muka bumi ni, kita buat kerja kita dengan usaha, kemudian kita serah pada Allah Ta'ala. Sebagaimana Nabi Khadir dengan Nabi Musa tadi, dia naik kapal dalam keadaan tak ada kapal pun, sepersing pun tak ada. Tapi penyerahan diri dia pada Allah begitu tinggi sehingga memungkinkan untuk dia ni beralih tempat menaiki kenderaan atas laut tadi. Kenapa? Keyakinan dia pada rezeki Allah Ta'ala. Kita kena pegang lagu tu. Usaha tu tak kena usaha. Jangan duduk saja kok. Gitu lah. Ulat dalam batu boleh hidup. Tu ulat bukan mung. Kalau ulat boleh kira, mung bukan ulat. Tengok. Ni duduk pakar buah tu. Ulat dalam batu boleh hidup. Mung jadi ulat. Lepas tu tak duduk menitik dengan kita. Macam muka kita ni, muka welfare. Sikit-sikit ejah bawah 100 riyal. Sikit-sikit ejah bawah 50 riyal. Mau duduk welfare kalau gitu. Kena usaha kukuk mana pun. Cuma sandar terus pada Allah Ta'ala. Sama ibadat kita pun. Kita duduk puasa hari ni. Tak ada seorang pun tahu Tuhan terima ke tidak. Kalau Tuhan terima, banyak mana pahala pun kita tak tahu. Sebab tu kita buat surah pada dia. Semayang kau, puasa kau, kita bayar zakat, kita sedekah, kita pergi buat haji umrah kau, surah ke dia lah. Kita buatlah dulu. Ini kebergantungan kita pada Allah. Yang keempat, aku hairan kepada orang yang telah mengetahui adanya hisab, hitungan di akhirat kelak. Namun dia tetap juga mengumpulkan harta dan menimbunnya. Allah, betul ni kok tuan-tuan. Hak ni lah pesona jiwa hari ni. Orang kalau musim-musim ni kat tuan-tuan, hak ada pitih. Benda hak menjadi idaman kok, baju raya lah. Dan baju raya hari ni pelik-pelik lah tuan-tuan. Kalau orang lelaki lah, baju Melayu hak rapat tubuh. Kalau pinggang 24, dada 30 tu comel lah pakai baju Melayu fit tu. Hak buku nakor tu. Ni perut 40. Tak ayah becin nengok. Becin sungguh perut 40. Mau pakai baju fit gitu. Allah. Masa dia tengok dalam cermin tu, mungkin dia perasan dia artis bakali. Model baju tu. Kita nengok Allah nak gelak tak siapa di hati. Agak-agak lah. Orang puan pun sama.
Tubuh pun tunderang. Janganlah pakai baju hok rapat tubuh 40. Dah rock. Ni, biasa diri kat kita ni. Tahulah PT ada, tapi agak-agak nak beli pun. Kenapa dia Naslia? PT yang banyak ni hisap kita akan jadi lama esok. Ibarat sama-sama kita sebut kata tanggi bebas cukai. Ke kayu hitam kau, bata panjang kau, kalang kubur kau. Datang pergi dengan MPV. Tak kisahlah apa jenama. Dalam bonet tu, hak belakang, seat belakang luar tu, tidur. Apa nak muat barang. Dah bebas cukai kan, barang murah. Beli benda, total saja hak namun ke apa Narita ke apa. 5 beli. Tak tahu dah kena menego tak nak pakai. Pesing dia beri simpan Narita. Kalau orang puan kan tidak Norita ke vintage. Beri tu. Barang makuk hak mahal-mahal ni tak guna pun. Balik di rumah boleh lagi gobok lemari hak ada cermin nampak dalam. Tak guna sekali pun. Bila tanya, bila nak pakai tu? Beli bukan untuk pakai. Tak? Untuk tengok je. Pulak dah lah bayar mahal. Tinggal dapur, tinggal milamin, harga RM2. Dia pakai hatu. Bawah tu berkarak. Pak comel dalam lemari. Tengok saja. Nak mojo raya. Tu pun piring je tubik. Makuk dah tubik. Tengok takut pecah. Jolah juga. Pas beli tu, beli muak bonet penuh. Siapa ke imigrasi buka bonet. Siap. Narita dikira dah 10 hias. So, cuka. 50 hias. Barang pinggan aku gitu gini pun lah. Dekat 500 hias juga cuka saja. Nak boleh kau bayar bagi resip tu. Berapa lama? Berapa? Dah tengok banyak mana barang. Jadi lambat tiba-tiba lepas pada kita tu orang pula naik kereta. Kereta buruk lah. Kereta apa? Pronto Saga Orion dulu buruk tu. Lalulah kita. Immigration tanya. Ada kapal belakang? Tak ada kapal cik ada beras supik Immigration nak buka pun tak sampai di hati. Dah kereta buruk. Bonet belakang ikat dengan kawat. Takut dia buka. Dia tengok. Mu. Aku nak tengok pun tak sampai di hati. Gitu lah. Mana orang miskin dengan orang kaya. Baik yang tak ada piti. Lain esok akhirat. Lambat nak boleh kau selesai. Jadi beringatlah tuan-tuan dia. Sebab tu piti banyak. Banyakkan memberi. Baru betul. Baik. Yang kelima. Aku hairan kepada orang yang telah mengetahui adanya neraka tetapi dia malah berbuat maksiat dan terus-menerus mengerjakan perbuatan dosa. Ini satu masalah juga. Kita tahu neraka ada yang akan dibakar orang yang banyak buat maksiat dan berterusan kita melakukan maksiat, maka beringat-ingat. Sebab tu Allah Ta'ala beri kita ni kelebihan Ramadan, diampunkan dosa. Nabi sebut 3 riwayat. Man soma Ramadana, man qama Ramadana, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan, siapa yang mendirikan Ramadan, siapa yang mendirikan malam Al-Qadar, iman dan penuh pengharapan, diampunkan segala dosanya yang telah lalu. Maksudnya apa? Orang yang puasa ni tuan-tuan sekalian, walaupun dia tidak memohon keampunan dari Allah, tetap dia akan dapat. Ini kelebihan Ramadan. Sebab tu Nabi kata, kalau mu tahu apa yang ada pada Ramadan, pasti mu nak keseluruhan bulan itu adalah Ramadan. Hadis ni walaupun dhaif, dari sifat dia amal dia boleh diamalkan. Ini kelebihan Ramadan tu sekalian. Maka dengan sebab tu, sepanjang kita berpuasa ni, Allah Ta'ala nak hapuskan segala dosa tanpa kita mohon, kecuali dosa besar atau kena minta ampunlah. Yang keenam, aku hairan kepada orang yang telah mengetahui secara yakin adanya syurga tetapi dia bersenang lenang dengan dunia. Maksud dia tidak menumpukan kehidupan dia pada mentaati Allah. Bersenang lenang dengan segala kemewahan yang dia ada sehingga dia hanyut dengan dunia, menyebabkan jauh dia dari syurga. Tentang syurga dihalangi dengan syahwat. Sebab tu
antara cara nak masuk syurga, banyakkan ibadat dengan maksud pastikan ibadat kita berkualiti. Tetapi syahwat kita, nafsu kita tak suka dengan benda tu. Antara solat tarawih 8 dengan 20, kita pilih 8. Sebab 20 macam letih. Itu nafsu. Antara mari masjid dengan duduk rumah, kita suka duduk rumah. Itulah nafsu. Antara berjoli, bershopping sakan dengan fitih yang kita ada, dengan fitih yang sama kita guna untuk bersedekah, kita lebih suka untuk shopping. Itulah nafsu. Dan itulah yang menghalangi kita untuk menjadi penghuni syurga. Maka train moleklah kita punya nafsu ni supaya ke arah didikan nafsu ni ke arah syurga. Akhir sekali tuan-tuan sekalian. Dan aku hairan kepada orang yang telah mengetahui syaitan sebagai musuh, tetapi ia justru tunduk dan mentaati seruannya. Anak mojo, bulan puasa ni sufidatis syayatin, ditambak segala setan. Ulama kata, hak kena tambak ni geng-geng otai je, geng-geng mafia, hak setan, geng-geng pala pengak kita panggil. Ni bapak lah cakap. Hak halu-halu ni, hak hanya-hanya, hak prepek, hak las kopral ni, bebas. Sebab tu ramah tak puasa. Geng-geng jabitang, yalah lah tu. Hak geng-geng kena hasut dengan set-set prepek setan. Dah lah prepek OJT dia panggil, on job training. Praktikal. Dah rekrut kan setan ni. Jadi bulan ni pergi praktikal. Sebab mu baru jadi setan, jadi nak tahu cara mana ilmu mu, pergi praktikal. Tak heran kalau ni ramai orang tak puasa. Iyalah tu. Terpengaruh dengan pokok perepek setan ni. Hak tahu kena tambak belakang. Menangis. Pokok dia. Tak ingat bergalak lah. Sebab tu kata ramai orang sejik ni. Kena pula hari Selasa 2 minggu lepas. Suka. Hak malam pertama terawih tu. Kelik kaki ayam. Hilang selipur. Yang buat demo. Dia tukar takih habis. Seronok nengok. Pak keluar manusia. Mari kau celah mana. Wallahu'alam. Tak pernah nampak. Bila salah tegur duduk mana. Kita duduk sini. Mana? Kamu sungai-sungai. Apa tak nampak? Jangan tanya soalan gitu. Siti hu. Tak ada nampak dia pun. Bulan puasa mari. Itu tanda setan tu tak ada. Masih Allahnya. Mari ya takbir raya esok. Lepas boleh pokok dia. Kita pun sama naik dengan pokok dia. Tak mari secik berkira selalu dah. Malah baca Quran. Tak berapa nak gemar sedekah. Haya dah tu. Dah balik semula aku hodong lama dia. Tengok tu. Ini 7 ibrah pengajaran yang tertulis pada cokong emas yang tertimus dalam rumah yang dimiliki 2 anak yatim di zaman Nabi Musa AS. Moga-moga ada manfaat atas perkongsian pada pagi ni. Minta maaf ambil masa tuan-tuan yang agak lama pagi ni. Moga-moga apa yang diketengahkan sedikit sebanyak memberi input pada kita. Dan dia yang mesti tekuk setakat ni segala yang baik mari dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tidak dari kelemahan diri sendiri, hakikatnya semuanya mari dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terkasar bahasa silap kata, mohon maaf banyak-banyak. Aku luka di hadza. Wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.